Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati lagi muliakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda yang berusaha tim Jawatankuasa Gema Nur Iman, juga muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti kuliah maghrib iaitu pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Malam ini bertajuk beriman kepada Rasul. Mempelajari ilmu tauhid ini adalah amat penting kerana ia menjadi tuntutan fardu ain untuk kita semua sebagai umat Islam. Semoga kita dikurniakan keberkahan dalam usaha kita menuntut ilmu ini. Amin. Bagi memberkati taman syurga kita pada malam ini, dengan penuh takzimnya saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk tidak membuang masa, dengan ini saya menjemput Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda untuk memulakan pengajian dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Tafadhal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Izinnya juga dapat kita bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diiringi dengan rahmat dan keberkatannya. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Tujuan kita duduk dalam majlis ilmu ialah untuk mendapat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditaufik hidayatkannya kepada kita dengan jalan dikurniakannya kita pengetahuan. Daripada pengetahuan tersebut dikurniakannya kita faham dan kita yakin. Pertama, apakah jalan atau cara kita beriman kepada Allah, malaikat dan juga Rasul dan rukun iman yang lain? Apakah jalan atau caranya? Hakikatnya, tidak ada jalan atau cara pun untuk kita nak mendapatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya
tidak ada jalan atau cara pun kita nak mendapatkan iman dan takwa, melainkan ditaufik hidayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikurniakannya kita iman dan takwa, maka dikurniakannya juga kita jalan atau cara kita mengenal dia, yakni dengan ilmunya. Dengan ilmunya kita kenal kepada dia. Kemudian di dalam perjalanan kita nak menuju kepadanya, halangan-halangan sentiasa saja hadir dalam hati dan perasaan kita, agar kita itu jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah, malaikat, rasul, khususnya kepada rukun iman. Sebab itulah kita diperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta pertolongan daripada Allah SWT daripada gangguan hawa nafsu syaitan dan iblis. Apabila kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka naiklah kedudukan kita, makam kita kepada mahmudah. Baru naik mahmudah, mudah segala urusan. Jadi apabila mudah urusan kita, maknanya sifat-sifat terpuji sudah mula bertapak dalam hati kita. Apa dia? Pertamanya, kita bersifat bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kerana mengurniakan kita iman, kepercayaan, keyakinan. Sebab kita tahu, kita faham, iman dan takwa ni hanya dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dapat untuk nak diusaha dan ikhtiarkan. Tak dapat. Kita membaca kitab ni, kita belajar ni, ini semua kurniaan dia. Itu kan telah disarahkan. Jadi begitu. Jadi maknanya, yang pertama, kita dalam hati perasaan bersyukur sentiasa kepada Allah. Keduanya, bertapak dalam hati itu perasaan tawakal kepada Allah. Kita menyerah diri kepada Allah. Allah Ta'ala yang menguruskan segala hidup dan penghidupan kita. Jadi, maknanya segala usaha ikhtiar aku, itulah urusan Allah Ta'ala. Itulah yang dikurniakan kepada aku. Baikkah, tak baikkah? Jadi, apabila kita dah dapat kurniaan tersebut, jadi itu yang kita bersyukur ke hadrat Allah SWT. Jadi kita pada muka surat 137, dalam dia keluar lagi, 137, pasal yang ke-12. Ya? Jadi dua sifat yang terbaik. Kita bersyukur ke hadrat Allah Ta'ala melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, dan juga melalui sangka baik kita tetap kepada Allah SWT. Dan kita sentiasa saja berserah diri kepada Allah SWT. Dan apabila kita dah dapat berserah diri, maksudnya apa? Segala yang berlaku adalah ketentuan ketetapan Allah SWT. Barulah timbul perasaan sabar. Sabar pada pemandangan kita. Sabar pada penglihatan kita. Sabar pada pendengaran dan sabar segala perbuatan kita. Baru kita nampak apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengasuh, mendidik hidup dan penghidupan kita, ya, agar menjadi orang yang soleh ataupun solehah. Jika ini telah menetap, barulah kita naik kepada satu tingkat lagi. Apa dia? Nafsu mutmainnah. Itulah harapan kita. Harapan kita kepada Allah SWT agar dikurniakan kita nafsu mutmainnah. Jadi sebelum kita meninggalkan
dunia ini kita dah menetap di dalam, iaitu nafsu mutmainnah. Maka kita bergerak melangkah itu ke alam akhirat, meninggalkan dunia dalam keadaan yang tenang, insya-Allah. Baik. Yang keduanya, kita kembali kepada asal-asal pengenalan kita. Saya simpulkan dengan secara ringkas. Alam berasal daripada alamah ataupun alamat, iaitu tanda. Alam ni berasal daripada alamah ataupun tanda. Kerana alam ni ataupun makhluk adalah tanda kepada adanya pencipta. Apa faham dia? Makhluk termasuklah diri kita. Maknanya diri kita ni asalnya tak ada. Jadi yang mengatakan tak ada, tentu ada yang mengatakan tak ada. Yang ada itu ialah Allah, pencipta. Jadi maknanya sekarang, adanya kita ini adalah sebagai tanda adanya penciptanya, iaitu Allah. Dan juga apabila kita membaca tentang alam, ataupun dikatakan kita mengetahui tentang alam, yang bermaknanya iaitu alam ini memberitahu kepada kita. Makna tanda tu memberitahu kepada kita. Kerana alam ataupun makhluk ada penciptanya. Saya maksudkan sini adalah saya nak menghampirkan faham kenapa dan mengapa kita tu belajar. Belajar maksudnya kita belajar kepada guru ambil pada kitab, dan kita ambillah kepada kitab ni. Kitab ni umpama seperti alam. Jadi kitab ni tentu ada penciptanya. Saya dah bagi tahu pada minggu lepas. Dan kitab ini memberitahu bahawanya dia tidak jadi dengan sendirinya. Yang jadinya adalah penciptanya, yang penulisnya. Jadi, apa pengajaran yang kita dapat? Kita ni betul-betul lah bersifat baharu. Tak tahu apa-apa. Kemudian, Allah Ta'ala yang memberitahu kepada kita bahawasanya apa yang kita diberitahu bahawa tanda akan wujudnya dia. Itu saja. Tanda adanya dia. Kita mengenal Allah, hakikatnya kita kenal kepada Allah. Kita kenal kepada malaikat, tujuannya untuk kenal akan wujudnya Allah. Begitu juga yang kita nak bicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita percaya kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu tentang tanda-tanda, tentang tanda-tanda wujudnya dia, tentang maha berkuasanya dia. Maka dia dah jadikan malaikat, kemudian diturunkannya Al-Quran. Nanti makna nak mengutuskan Al-Quran, itulah diadakannya juga adalah nabinya. Dibagi tahu akan nabinya, iaitu rasulnya, utusannya. Siapa yang bagi tahu ni semua? Itulah baru katakan jalan atau cara. Kitab ni lah. Kitab ni lah. Jadi hakikat kita tetap juga la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan hanya aku dapat tahu bahawasanya diberitahu. Baru aku dapat tahu. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Beriman kepada Rasul. Percaya kepada Rasul. Rasul ni apa? Pesuruh.
Pesuruh ni apa? Utusan. Utusan Allah. Jadi itu yang saya permukaan tadi. Maknanya sekarang ni kita dah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala beritahu dalam kitab ni dia ada hantar satu utusan dia. Itu sebabnya nak menjawab macam mana ya aku nak percaya kepada Rasul, bagaimana aku nak percaya kepada malaikat. Kita baca kitab sekalipun, baca apa sekalipun, takkan menjadi. Habis apa yang jadinya? Apabila dikurniakan Allah Ta'ala faham daripada apa yang kita baca, baru timbul keyakinan. Baru seronok kita, oh iya. Tak ada satu nikmat yang lebih seronok lagi apabila kita dah dapat kenal dan dapat tahu. Dalam penghidupan kita adalah belajar. Baik. Jadi mana kata Alhamdulillah Allah Ta'ala kurnia kita iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Kata hikmat perutusan dan tugas-tugasnya. Hikmat perutusan dan juga tugas-tugasnya. Beriman kepada Rasul-Rasul adalah suatu tuntutan syarak. Satu tuntutan syarak. Bukan tuntutan adat, bukan tuntutan akal, tapi tuntutan syarak. Wajib setiap mukallaf. Wajib atas setiap mukallaf. Baik lelaki ataupun perempuan. Wajib. Wajib ni pendek kata, kalau tak tahu, kena tahu. Beriman kepada Rasul-Rasul adalah suatu tuntutan syarak dan menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman yang 6. Wajiblah. Jadi kalau salah satu kita itu dikatakan tidak tahu, maknanya kita itu tidak termasuk dalam golongan rukun iman yang ke-6. Beriman kepada Rasul-Rasul itu boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu secara ijmal, borong, dan secara tafsil, satu persatu. Jadi maknanya banyaklah Rasul tu. Satu dikata cara borong. Cara borong. Jadi kata banyak. Jadi aku percaya Allah Ta'ala jadikan itu Rasul-Rasul ni banyak. Itu yang penting dia. Jadi makna kata 124,000 tu, ya aku percaya. Itu secara borong. Dan secara tafsil satu persatu. Itu yang tersurat dalam Al-Quran. 25 orang. Makna satu persatu. Jadi sama ada kita nak secara borong ataupun satu persatu. Jadi yang wajibnya satu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beriman kepada Rasul-Rasul secara ijmal, secara borong, ialah beriman kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasulnya yang diketahui kenabian dan kerasul mereka secara umum. Secara umum, banyaklah. Ya, banyak. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengambil jalan keselamatan iman, maknanya Allah Ta'ala menjadikan nabinya dan rasulnya adalah banyak. Itu selamat. Jadi ada juga ijma' ulama yang mensuratkan sekian banyak. Maknanya jelas terang perkara tersebut. Tapi bagi kita, Allah Ta'ala jadikan rasul itu adalah banyak, ramai dan sebagainya. Sebab apa? Kita takut. Ya, takut nanti kalau kita tetapkan sekian banyak, kemudian ada pula bila kata yang tak termasuk yang kita itu, itu yang kita risau. Ya, baik. Itu kena faham. Tidak disebut nama-nama mereka satu persatu di dalam Al-Quran. Maknanya tak disebut di dalam Al-Quran satu persatu. Maknanya Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran bahawa dia banyak menjadikan Nabi-Nabi dan juga Rasul. Tetapi tak disebut satu persatu. Jadi, tapi kita percaya kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan juga kita percaya kalam Allah itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi baru kita dapat faham, oh ini dia.
Makna tujuan Al-Quran ni memberitahu kepada aku. Memberitahu. Beriman kepada Rasul-Rasul secara tafsil ataupun secara tafsili ialah beriman kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasulnya yang diketahui kenabiannya dan kerasulan mereka secara khusus satu persatu dengan jalan wahyu. Disebutkan nama-nama Nabi dan juga Rasul-Rasul itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Jadi apabila disebut dalam Al-Quran, makna kata disebut satu persatu. Maknanya kita wajib percaya. Jadi eloklah tuan-tuan, puan-puan, nama-nama tu dibuat lagu-lagu. Sebab itu ayat, kalau diambil pada hukum syarak, itu ayat Al-Quran. Kita sebut nama Adam. Adam. Maknanya alif, dal, mim. 3 huruf. 3 huruf. Jadi kalau kita tak ada berwuduk, kalau kita sebut nama Adam, maknanya 1 huruf, 1 pahala, ganjaran. Kalau 3, makna kita dapat 3 kali. Kalau kita dalam berwuduk, kita sebut nama tersebut, maknanya kita dapat 10 ganjaran. Jadi dapat 30. Kalau dalam solat, makna kata 20. Bukan sekadar nama, tapi rahmatnya. Itulah nama tu dah memberi rahmat dah. Jadi mana yang tak ada hafal tu, hafal dah. Jadi barulah kita mendatangkan betul-betul manfaat kepada kita. Baik. Nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang disebut di dalam Al-Quran adalah seramai 25 orang. Pada hukum syarak 25 orang. Maknanya diambil daripada Al-Quran. 25. Yang pertama, Adam. Kedua, Nuh. Ketiga, Idris. Keempat, Soleh. Kelima, Ibrahim. Keenam, Hud. Ketujuh, Lut. Kedelapan, Yunus. Kesembilan, Ismail. Kesepuluh, Ishak. Kesebelah, Yaqub. Yusuf, Ayub, Su'aib. Musa, Harun, Al-Yasa. Kemudian Zulkifli, Daud, Zakaria, Sulaiman. Alias, Yahya, Isa dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nantilah, makna kita akan berjumpa lah perkara tersebut. Nama Nabi-Nabi dan Rasul 25 ni, mereka ni ada kait mengait. Ada kait mengait. Contohnya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim, anak dia daripada katakan daripada Siti Hajar. Turunnya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kalau katakan Siti itu Asma apa? Lupa nama. Jadi turun nama tu Ishak. Ya, yang kita dah kita jaga. Jadi makna dia ada kait mengait benda tu untuk nak mudah ingat. Kalau katakan Nabi Allah Daud, ingat pula anak dia. Nabi Allah Sulaiman pula. Macam tu ya. Baik. Itu pasal keturunannya memang keturunan mulia. Memang keturunan Nabi-Nabi ada keturunan yang mulia. Mulianya lagi disebut oleh Allah Subhanahu Taala. Pasal Allah Taala yang menjadikannya. Mulia akan Nabi-Nabinya. Ya, disuratkannya di dalam Al-Quran. Mulia Al-Quran. Keadaan tersebut. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang tersebut nama-namanya itu terdapat dalam beberapa surah yang berasingan. Dalam surah Al-An'am ayat dia ke-83 hingga 86 disebutkan 18 orang firman Allah Subhanahu Wa Taala, 18 orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tulisan ni halus sangat. Dah. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min zuriyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf
wa Musa wa Harun wa kadzalika nadzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal alamin. Yang bermaksud ada 18 orang. Dan itulah hujah ataupun bukti. Maknanya tak ada keraguan kepada kita. Tak ada keraguan. Sebab apa kata tak ada keraguan ni? Pasal kita dah beriman kepada Allah. Allah pula turunkan pula Al-Quran. Memberitahu, Al-Quran ni memberitahu tentang wujudnya dia, tentang wujudnya malaikat dia dan juga tentang wujudnya kekasih-kekasih dia, nabi-nabi dan juga rasul dia. Mana dia beritahu. Iman tadi yang pertama dia dah bagi tahu. Dan itulah hujah, bukti. Kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami tinggikan pangkat-pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki. Ya. Kami tinggikan pangkat-pangkat, darajat, darjah kedudukan sesiapa yang kami kehendaki. Maknanya tak boleh nak diusahakan. Aku nak jadi Nabi, tak boleh. Maknanya Allah Ta'ala yang kurnia. Sesungguhnya Tuhanmu amat bijaksana. Lagi amat mengetahui. Tak ada yang bijak, melainkan Allah Ta'ala yang bijaksana. Tak ada yang mengetahui, melainkan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu tiap-tiap sesuatu adalah dengan ilmunya. Nak menunjukkan kekuasaan dia, nak menunjukkan kehendak dia, nak menunjukkan itu apa sifat-sifat pendengar, penglihatan dan sebagainya. Menahwi. Sesungguhnya Tuhan amat bijaksana lagi amat mengetahui. Dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim anaknya Ishak. Kan? Nabi Allah Ibrahim anaknya Ishak dan isterinya Sarah. Dan cucunya Yakub. Tiap-tiap seseorang dari mereka kami telah berikan petunjuk. Maknanya kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Ishak, kepada Nabi Allah Yakub. Kami telah berikan petunjuk. Dan Nabi Nuh juga kami telah berikan petunjuk dahulu. Sebelum itu Nabi Allah Nuh. Ini dekat susunan tu kan. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu ialah Nabi-Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf dan Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Di antara perbuatan yang baik adalah adab sopan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa adab sopan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apabila Allah SWT memberitahu kepada kita, bermaksud Allah Ta'ala menghendaki itu kepada kita. Maknanya percaya tentang nabi-nabi dan juga rasul-rasulnya. Dan kita percaya yakin ini adalah ketentuan ketetapan Allah. Dan apabila kita percaya, maksudnya kita beriman atas sifat Allah. Itu maknanya orang yang ada berakhlak. Orang yang beradab sopan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan tadi kita tu beradab sopan dengan perbuatan Allah. Jadi apa benda pun lah. Dan dari keturunannya ialah Nabi-Nabi Zakaria. Daripada Nabi Allah Ibrahim tadi, turun lagi Zakaria, Yahya dan Isa dan juga Alias. Semuanya dari orang-orang soleh. Semuanya adalah daripada orang-orang soleh. Jadi eloklah diberi nama anak-anak ataupun cucu. Eloklah diberi nama akan nama-nama kekasih-kekasih Allah. Atau dikatakan nama wali-wali Allah. Ya.
Dan dari keturunannya juga ialah Nabi-Nabi Ismail, Al-Yasa dan juga Yunus dan juga Lut. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim. Dia pusing situ je. Sesungguhnya ia bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, tetapi ia termasuk juga di antara nabi-nabi keturunan Ibrahim. Kerana ia dari kaum kerabatnya. Kerabatnya. Jadi kalau kita catik-catik tu tentang tu, tahulah kita. Dan mereka itu sekaliannya kami lebihkan darjat mereka atas umat-umat yang ada pada zamannya. Maknanya dilebihkan atas itu kedudukan dan juga itu pangkat dan juga darjahnya. Ya. Jadi kita tahu dah apabila disebut Nabi, Allah Ta'ala kurniakan iaitu segala petunjuk-petunjuk adalah untuk Nabi tersebut berbuat iman dan amal. Kemudian orang akan lihat, tengok dia beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak nak sampaikan pasal tak sampai perintah, tetapi orang dah nampak akhlak dia. Jadi apa yang kita nak faham sekarang, perbuatan Nabi itu adalah perbuatan yang berakhlak mulia. Dia menjaga petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berakhlak. Jadi akhlak yang baik ni kaum dia akan melihat bahawasanya si fulan ni merupakan yang berakhlak mulia. Jadi pada hakikatnya dia menjaga tu. Ya, baik. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33 disebut nama seorang nabi lagi iaitu Nabi Adam. Nabi Adam. Mana kata datuk kita Nabi Adam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh. Jadi tahulah Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh. Jadi kalau kita tengok susunan tu, kita nampak. Dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Nama baru datang Nabi Allah Ibrahim. Dan juga keluarga Imran. Melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Pada zaman tu masing-masing. Baik. Surah Ali Imran ayat yang ke-33. Dalam surah Maryam ayat yang ke-56 disebut nama seorang Nabi lagi. Iaitu Nabi Idris. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waskur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad. Dan bacakanlah wahai Muhammad. Jadi perintah Allah SWT dan bacakanlah. Maknanya itu Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tersebut ya dibawa turun oleh Jibril. Cuma kalau kita mengaji tauhid dikatakan kalam Allah ini dia tidak bersuara. Tidak pula berbahasa Arab. Tidak pula dia tu macam-macam, tapi apa yang kita tahu sekarang Al-Quran tu berbahasa Arab. Kenapa? Kalau kita tauhid, tu ada pengajian semua. Ya. Jadi jangan pula bertanya nanti perkara tersebut. Jadi kita dalam mengaji bab ni. Baik. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran itu perihal Nabi Idris. Nabi Idris terdahulu zamannya dari zaman nabi-nabi yang lain. Maknanya kita nampak Nabi Allah Adam, kemudian sebelah itu kita nampak Nabi Allah Idris, baru nampak pada Nabi lain. Bahkan terdahulu zamannya dari zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kita nampak yang pertamanya Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Idris. Idris. Sesungguhnya adalah ia amat benar tutur katanya dan imannya serta ia seorang Nabi. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita, beritahu kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW sampai beritahulah kepada kita
Itu maknanya kita nampak yang dikatakan tadi itu tabligh, menyampaikan kepada kita. Baik. Dalam surah Hud ayat yang ke-50 dan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-65 disebut Nabi, seorang Nabi lagi, iaitu Nabi Hud. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ila adin akhahum Hud. Bermaksud dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud. Kaum Ad, Nabi Hud. Baik. Dalam surah Hud ayat 61 dan dalam surah Al-A'raf ayat ke-73 disebut nama seorang Nabi lagi, iaitu Nabi Soleh. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ila samuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka, Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nabi Soleh dengan kaumnya, iaitu kaum Samud. Mereka ialah penduduk negeri Al-Hajar, yang terletak di sebelah utara Madinah. Bekas-bekas peninggalan mereka terdapat di Wadi Al-Qura dan juga Al-Batrah di negeri Jordan. Maknanya, kawan kaji-kaji sejarah tu dia pergilah keadaan tersebut. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-85, dalam surah Hud ayat ke-84 disebut nama seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib. Firman Allah Ta'ala. Ya, orang yang bernama Syu'aib ni memang baik. Ialah Nabi baik. Baiklah. Memang Nabi-Nabi. Memang satu kita nak mengambil pengajaran, nama Nabi-Nabi ni dia tu terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun 25 Nabi ni sebenarnya senang produk daripada Allah SWT. Makna kata yang memang kaya dengan kemuliaan. Kenapa saya cakap macam ni? Ambillah perkara-perkara tersebut. Kalau tak dapat pun kita ambil apa semua, dapat kata orang anak yang pertama, cucu yang pertama, ada diambil nama yang mulia tersebut. Terutamanya dikatakan nama Muhammad. Ambil Muhammad. Baik. Dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-A'raf ayat 45 dan surah Hud ayat yang ke-84 disebut nama seorang Nabi lagi, Nabi Syu'aib. Firman Allah SWT. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada penduduk Madyan, kami utuskan saudara mereka Nabi Syu'aib. Maknanya tiap-tiap penduduk tu Allah Ta'ala kurniakan satu rahmat. Satu rahmat. Sebab Nabi ni rahmat. Rahmat. Kenapa Allah Ta'ala jadikan? Usah dipandang, usah ikut faham-faham dia ni. Oh, makna kaum Ad ni begitu teruk, dia turunkan Nabi tu itu. Allah Ta'ala memang menjadikan tu memang satu rahmat untuk tu. Menunjukkan tempat tu tak betul, dia bagi. Kita bersangka baik semua tu. Ya, semua itu adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 85 disebut nama seorang Nabi lagi, iaitu Nabi Zulkifli. Firman Allah. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli. Kullum minas sabirin. Dan demikianlah pula Nabi-Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli. Semuanya adalah dari orang-orang yang sabar. Orang yang sabar. Orang selalu bertanya, Ustaz macam mana nak sabar? Ya, sabar ni pun merupakan setengah daripada iman. Apabila setengah daripada iman, maksudnya kita tu takkan dapat iman kalau tidak dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, jalan atau caranya Allah SWT nak bagi kita itu beriman, maka dijadikannya lah cabaran ataupun dugaan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bagi makna tak ada perbuatan tu melainkan perbuatan Allah. Jadi apabila datang dugaan dan cabaran tu kita pun terimalah. Baru kata terima, redha. Makna baru datang sabar. Sabar sebab apa? Kita memandang ini adalah perbuatan Allah yang datang menguji kewibawaan kita dan sebagainya. Baru kita senyum sajalah. Tak adalah kita nak melawan atau sebagainya. Itulah sifat orang mukmin, orang yang beriman. Baik.
Dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-29 disebutkan nama seorang nabi lagi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Maknanya kalau tak ingat ataupun terlupa ataupun tak tahu, mustahil hukum akal. Tak? Mustahil hukum akal lah. Mana kata apabila mustahil hukum akal, maksudnya dia mengucap di dalam solat 5 waktu semalam tu, itu berkatakan adat. Adatnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi dia tak kenal siapa itu Muhammad. Itu adat dia je lah. Tak? Tapi sekarang ni kita nak masuk mengenal. Baik. Apa dia kata? Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, musuh Allah. Dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri. Mana kata umat Islam. Itu hukum daripada hukum syarak. Rasulullah SAW cakap apa yang Allah Ta'ala suruh cakap. Dia cakap. Ya. Kalau dia kata tegah, maka dia pun cakap tegah. Itu sebabnya apabila dia bercakap tentang surga, surga ni untuk apa? Untuk orang Islam. Dia senyum. Untuk umat Islam. Untuk umat dia. Umat dia daripada Nabi Allah Adam dulu lagi. Sampailah makna kata sekarang ni. Itu umat dia. Bukan umat yang sekarang ni saja. Tak, berdulu. Pada dia penghulu segala Nabi. Jadi apabila dia bercerita tentang umat dia, tentang surga, dia senyum. Tapi apabila dia bercerita kisah neraka, itu yang dia mukanya berkerut. Ya? Baik. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40, Allah SWT berfirman juga mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW, firmannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bermaksud, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang dari orang lelaki kamu. Tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-Nabi. Apa nak kita faham dalam ni? Muhammad SAW itu. Muhammad tu. Ya. Dia kata, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya adalah itu orang bukan. Tapi menjadi bapa yang sebenar bagi seorang yang daripada orang lelaki kamu. Tetapi ia adalah Rasulullah. Mana kata tengok dia sama macam manusia, tetapi dia adalah Rasulullah dan kesudahan segala nabi-nabi. Maknanya kita tu sekarang diberi tahu. Itu yang saya nak mengingatkan tu. Kitab ni ataupun Al-Quran ni memberi tahu. Allah Ta'ala beri tahu tentang 25 Nabi dia. Yang Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, makna kata memberi tahu. Ya. Firman-firman Allah dalam surah-surah dan ayat-ayat tersebut adalah menjadi hujah, bukti bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran adalah seramai 25 orang yang termaktub di dalam surah-surah dan ayat-ayat yang berasingan. Iaitu dalam surah Al-An'am ayat 83 hingga 86. Disebut nama Nabi-Nabi seramai 18 orang. Dalam surah-surah dan ayat-ayat yang berasingan disebut nama Nabi-Nabi itu ialah seramai 7 orang. Nabi Adam disebut namanya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33. Nabi Idris disebut namanya dalam surah Maryam ayat yang ke-56. Dan Nabi Hud disebut namanya dalam surah Hud ayat ke-50.
Nabi Soleh disebut namanya dalam surah Ali Imran ayat 73. Nabi Shu'aib disebut namanya dalam surah Al-A'raf ayat 85. Nabi Zulkifli disebut namanya dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Nabi Muhammad SAW disebut namanya surah Al-Azab ayat ke-40. Dan dalam surah Al-Fat ayat yang ke-29, sila rujuk dalam huraian yang lalu. Nabi ialah seorang lelaki yang menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa disuruh menyampaikan wahyu yang diterimanya itu kepada orang lain. Itulah Nabi. Mana kata Allah Ta'ala perintah dia untuk berbuat amal dan ibadat. Maka dia berbuat amal dan ibadat tanpa mengarahkan kepada orang lain. Itulah maknanya yang dikatakan itu Nabi. Jadi apa hikmahnya? Itu yang dapat kita nak belajar. Kelakuan para Nabi. Satu, dia menjaga kehendak Allah. Perintah Allah tu kehendak Allah. Jadi dia percaya kepada kehendak Allah. Orang yang percaya kepada kehendak Allah bermaksud orang menjaga adab sopan kepada Allah SWT. Orang yang berakhlak mulia. Maknanya itulah Nabi. Itu kalau bagi kita pula, kalau dah bagi kita mengikut Nabi Muhammad SAW, begitulah juga. Maknanya kita menjaga suruh Allah adalah kehendak Allah. Makna kita tu beradab sopan kepada Allah. Orang yang tak beradab sopan itu, orang yang tak ada akhlak, orang yang tak menjaga kehendak Allah. Itu tak beradab sopan lah. Ya. Rasul ialah seorang lelaki yang menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri dan disuruhnya menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya tadi kepada orang lain. Itulah Rasul. Pertama, dia terima, dia buat dahulu. Dia buat dulu. Kemudian, diperintah sampaikan kepada orang lain. Apa sebab? Pertama, kita tidak boleh nak komplain. Dia bolehlah Nabi. Ya tak? Kita ni siapa? Ya tak? Jadi, macam mana kita nak buat? Macam tu. Ada pula timbul lagi. Dia bolehlah Nabi. Dia hatinya suci bersih. Setelah dibedah, setelah itu semua, kita ni macam mana? Saya jawab sikit aja. Ya tak? Kita ni dibedah dengan Al-Quran. Ya tak? Dibedah dengan Al-Quran. Samalah juga macam mana baginda Rasulullah SAW dibedah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mana kata kita tu, kalau nak disuci, nak bersihkan tu, bacalah Al-Quran. Ya. Ini bermakna jika orang yang menerima wahyu dari Allah tidak disuruh menyampaikan wahyu yang diterimanya tadi kepada orang lain, malah untuk dirinya sendiri adalah dinamakan Nabi. Tidak boleh dinamakan Rasul. Tidak boleh dinamakan Rasul. Sebaliknya, jika orang yang menerima wahyu itu disuruh menyampaikan wahyu yang diterimanya tadi kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, adalah dinamakan Nabi dan juga Rasul. Oleh itu, setiap Rasul adalah dinamakan Nabi. Setiap Rasul dinamakan Nabi. Dan tidak boleh tiap-tiap Nabi itu dinamakan Rasul. Tegasnya, Rasul adalah am dan Nabi adalah khas. Ya, Nabi adalah khas. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang disebut nama-nama mereka di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam huraian yang lalu, maka adalah wajib bagi setiap orang Islam beriman dengan kerasulannya dan kenabian mereka secara tafsil, satu persatu beriman. Ya, beriman. Ini bermakna seseorang itu tidak boleh engkar kepada kenabian dan kerasulan mereka yang didapatinya keterangannya di dalam Al-Quran. Maknanya dapat keterangan daripada Al-Quran. Mana kalau dia tu mana engkar daripada apa yang
disuruh oleh Nabi yang akan datang. Dia engkar. Maknanya dia engkar kepada Al-Quran. Engkar kepada Al-Quran, engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jalan dia. Baik. Tapi kalau dia taat kepada Nabi, bermaksud dia taat kepada Al-Quran, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Justru itu mereka yang engkar kenabian Nabi-Nabi itu atau engkar kerasulan mereka yang memang mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rasul, maka orang-orang yang mengingkari kenabian dan kerasulan mereka itu hukumnya adalah kafir. Jadi itu putus kata ijma' ulama. Makna engkar cakap Nabi. Makna kata benda tu adalah dikatakan kafir. Orang bukan Islam lah. Ya, bukan Islam. Selain daripada orang-orang awam yang tidak pernah belajar ilmu tauhid, maka mereka itu tidak boleh dihukumkan kafir. Maknanya dia kata, selain daripada orang-orang awam yang tidak pernah belajar ilmu tauhid, maka mereka itu tidak boleh dihukumkan kafir. Kenapa sebut nama tauhid kat sini? Sebab apa? Benda tu timbul persoalan. Bagaimana orang yang tak sampai ilmu agama tu? Ya tak? Mana timbul perkara tersebut. Jadi tak boleh pula pasal dia tu tak kenal kepada Allah. Jadi kita kena kenalkan dahulu kepada dia. Kecuali keingkaran mereka itu selepas mereka belajar. Dah bagi tahu dia ingkar pula. Itu. Ya. Berhubung dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran adalah wajib bagi setiap orang Muslim beriman dengan kerasulan dan bagi setiap orang Islam beriman dengan kerasulan dan kenabian mereka secara ijmal. Borong. Bukan makna kita tolak pula. Tak ada tertulis dalam Al-Quran yang 25 kita tolak. Tak boleh. Tidak boleh bagi orang-orang Islam itu mengatakan seseorang itu rasul atau nabi. Jika orang Islam itu mengatakan seseorang itu rasul atau nabi, jika tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran dan tidak termasuk pula nama-nama mereka dalam senarai dan bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul dan tidak pula diriwayatkan nama-nama mereka dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata maknanya kita tak boleh. Itu sebab tadi yang saya cakap kita secara rangkum. Jadi hakikat ahli sunnah wal jamaah. Mana kita tu ramai nabi-nabi dan juga rasul. Ya, tapi tak disuratkan dalam Al-Quran. Jadi kita percaya ramainya berapa? Wallahu a'lam. Baik. Kesimpulan. Sebab ini tajuk baru pemilihan rasul-rasul. Kesimpulan daripada beriman kepada rasul, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada pesuruh Allah. Makna kata beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, bahawa Allah Ta'ala menjadikan rasulnya. Jadi Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam wahyunya kepada kita. Itu sebabnya kalau yang saya sarahkan pada mula-mula tadi, banyak orang membaca kitab, membaca Al-Quran, tetapi tidak dikurniakan iman. Contohnya, banyak orang-orang kafir yang dikatakan dia mengaji dan mengkaji tentang Al-Quran, tetapi dia tak beriman kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala tak bagi iman dengan dia. Cuma dia bagi tentang pengetahuan tentangnya. Itulah yang kita banyak-banyak bersyukur kehadrat Allah SWT. Apa yang kita nak bersyukur, nak berterima kasih sebab Allah Ta'ala kurniakan aku iman. First, percaya kepada Allah. Makna kata percaya kepada Allah ini, kita tu memandang alam, makhluk. Bahawasanya alam atau makhluk ini, dia tidak ada jadi dengan sendiri, tetapi dia dijadikan. Jadi alam ini sebagai tanda adanya Allah SWT. Alam ini memberitahu kepada kita bahawa ada penciptanya. Apa benda pun lah sekali-kali yang kita naik saksi, nampak dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya berhenti setakat ini.
Dan yang baiknya adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala jika dapat kekurangan daripada kelemahan sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak buka soalan ke Ustaz? Boleh saya terima je insya-Allah. Kalau mana sangkut nanti kita tangguh pada minggu depan. Wallahu a'lam. Okey, ada yang ingin bertanyakan soalan kepada Ustaz mengenai dengan rukun iman yang keempat iaitu beriman kepada 25 Rasul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 orang ya Ustaz. Ya. Sekiranya kita tidak ingat 25 orang Nabi itu berdosa tak Ustaz? Tak berdosa. Tak berdosa. Tapi itu jangan yang seorang tu langsung ingat, itu payahlah juga. Ya. Jadi mana kata benda yang seorang tu maksudnya iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tetap diingat di hati. Ingat di hati. Itu tetap. Tapi rugilah. Ya, rugi. Jadi kita tidak boleh pula mengatakan dia tidak beriman. Tak boleh. Ya, tengah tu. Baik. Jadi, Terima kasih. Ya, sama. Ada lagi yang hendak bertanyakan soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nak tanya tentang ini selalu dalam fikiran sendirilah. Okey, kan kalau tadi kita cakap pasal takdir, segala-galanya daripada Allah SWT. Ya. Untuk kita jadi orang yang sabar tu memang kita kena terima apa-apa sahaja tu daripada Allah SWT. Baik. Tapi macam masa dulu kita, macam masa zaman sekolah, sekarang ni pula kita turun ke anak-anak kita. Ya. Kata, kalau tak macam bila peksa tu, bila exam tu dapat keputusan yang tak berbagus sebab tak buat persediaan kan. Ya. Jadi kita kata itulah tak buat persediaan, tak belajar, sebab itulah tak dapat markah cemerlang. Kita itu yang statement kita yang pertama sekali. Sedangkan sekarang ni saya secara peribadi semuanya daripada Allah SWT. Jadi macam mana kita nak sangat luhur yang kalau kita nak kata terimalah kata dan kadar, anak pula macam kata kalau kita dulu pun tak belajar pun semua kadar dan kadar. Macam tu lah. Saya nak macam nak berlapang dada secara 100%. Macam tu. Dalam kata lain, kita tak nak tinggalkan yang kena usaha tu. Macam tu. Baik. Itulah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ditanya, Ustaz, saya dah pergi ikut itu aktiviti sekolah buat solat hajat akbar. Ini tak? Saya buka cerita situ lah. Akbar. Saya ikut solat sunat akbar. Tapi anak saya gagal juga. Gagal juga. Jadi di mana salah silap dan kekurangan. Jadi saya nak ambil perkataan saudari tadi sebab tak belajar tu tadi. Sebab kurang bersedia. Kemudian saya cakap dengan dia, dalam solat hajat yang saya mengimamkan solat sunat hajat akbar di sekolah ni, ialah saya memohon, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, kami memohon kepadamu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakanlah segala pengetahuan yang dipelajari oleh anak-anak kami dan dipertaruhkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kau turunkanlah ilmu pengetahuan tersebut
pada saat pada hari dia dikehendaki menjawab soalan-soalan tersebut. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan pengetahuan tersebut permudahkanlah segala urusannya untuk menjawab. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kecemerlangan dia menjawab soalan tersebut. Dan seterusnya. Saya jawab kepada sekumpulan. Jika anak kita tidak belajar, tak belajar mustahil. Ada belajar juga. Maknanya dia belajar sikit-sikit. Maka soalan tu besar. Dia dapat sikit. Bagaimana dia nak menjawab soalan tersebut? Jadi itulah sebabnya saya cakap kita tu bukan sekali solat sunat hajat. Untuk anak-anak sekolah. Ini terus pengajaran. Sekurang-kurangnya 3 kali. 3 kali. Awal, pertengahan dan juga solat sunat akbar di sekolah. Jadi awalnya apa? Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Ini apa yang saya buatlah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Engkaulah yang mengurniakan kepadaku anak. Mentaufik hidayatkan kepada anakku untuk belajar. Kupohon padamu ya Allah. Jadikanlah anak aku ini rajin bersekolah. Jadikan anak aku ini rajin membaca buku. Jadikan anak aku ini rajin mengulang kaji. Rajin. Itu yang pertama. Yang keduanya baru minta Allah Ta'ala faham. Bukan minta Allah Ta'ala faham. Faham tu minta kepada Allah Ta'ala agar diberi pergi kepada anak kita. Baru sampai kepada akbar tu. Barulah betul saya cakap. Jadi, baik. Nak menjawab persoalan saudari tadi, tak salah. Sebab perkataan kita tu tadi, sebab kita tidak, sebab kita tak belajar secara betul-betul. Itu perkataan kitab. Kita belajar, Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Ni, masalah tentang kita nak berlapang dada tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu hakikat. Tapi syariatnya tetap. Mana kata tak apa? Tentang usaha dan ikhtiar tu. Itu tetap. Wallahu'alam. Tak salah lah. Perkataan tadi tak salah. InsyaAllah. Baik. Ada apa pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ya, Nak tanya berkaitan dengan ajaran sihak. Kita dah jelaskan kalau kita tengok dalam Al-Quran menyebutkan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tapi di kalangan pengikut-pengikut tersebut yang antaranya bukan calang-calang orang terpengaruh dengan sebaliknya. Jadi macam kita ni anak-anak, kita punya orang-orang kesayangan kita, jiran terdaka kita kan, kita takut jika ajaran tersebut boleh diikuti secara diam-diam tahu, kita tak perasan. Jadi pada pandangan Ustaz, macam mana kita nak menangani penyebaran ni? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila disebut untuk nak menghalang penyebaran sesuatu ajaran-ajaran sesat, saya katakan sesat lah tu. Apa Muhammad, Allah Muhammad itu memang sesat lah. Baik. Adalah tanggungjawab pihak berkuasa kerajaan. Itu pertama. Jadi pihak berkuasa, satu, terus menghentikan amalan-amalan, fahaman-fahaman yang seperti ini. Mana kata, tahan, tangkap, terus stop, habis. Kemudian baru kita nak menghentikan fahaman dia tu. Diambil daripada mana? Baru daripada akar umbi dia. Barulah, mana kata akar umbi dia, barulah kita nak stop. Kita nak menahan itu kerisauan anak-anak kita lah, itulah ini, pengaruh-pengaruh sebagainya. Tapi kalau tak kita itu tangkap dia punya kepala tu dulu, jadi masalah. Kemudian apa dia punya penyebaran kitab-kitab dia tu, itu dulu. Jadi itu yang kita nak stopkan benda tu semua. Jadi nak buat kerja ni semua adalah pihak berkuasa kerajaan. Wallahu'alam.
Baik, ada apa pertanyaan lagi? Ya. Ada Ya. pertanyaan lagi? Silakan. Ni Faridah Kasmadi nanti dia ada macam nak bertanya. Nak ucap terima kasih pada Ustaz. Oh ya. Lagi Ada satu saya mengingatkan saya pergi di satu tempat. Jadi satu tempat saya pergi dah habis majlis ilmu, habis solat Isyak, dia bercakap, Ustaz, saya mengaji dan mengkaji kitab Wahabi. Dia kata, terus terang. Dia kata, jadi apa pendapat Ustaz? Jadi apabila dia tanya pendapat, mana kata kalau pendapat ni kalau bersetuju, bersetujulah. Tak bersetuju, tak apalah. Tapi saya ambil jalan 50-50. Saya cakap dengan dia, semua itu di dalam itu pengajaran Wahabi itu bukan semuanya salah. Bukan semua salah. Jadi maksudnya ada yang betul, ada yang salah. Cuma kita ni tadi kalau tak ada asas, makna kata terpegang kepada yang salah. Itu menyebabkan nanti kita menyalahkan orang. Sedangkan orang adalah betul. Kita kata salah. Kita berpegang apa yang di dalam tu salah. Maknanya tak berbetulan. Habis. Saya ingat habis itu saja. Saya datang kali lagi dalam keadaan orang ramai, dia bertanya, Ustaz, saya nak tanya satu perkara. Dia kata, saya kata bolehlah kalau bertanya tu. Jadi dia kata, selepas sembahyang, dia kata, itu tidak ada wirid. Katanya, termasuklah Imam As-Syafi'i, kata tak ada nas, tak ada hadis, tak ada katanya apa, mengatakan kita berwirid. Tu dah mula dah. Dah mula. Ya, simpulan ni. Mula cakap satu seorang kan, sekarang ni dia untuk beramai. Maksud dia tadi, tapi saya tetap bersangka baik. Bersangka baik apa? Pertama, itu orang ramai ni, ya kebanyakan kita hanya bergantung kepada alim ulama kita yang mencorak hidup dan penghidupan kita. Mereka kata, aku mengikut acuan apa yang guru buat. Tapi kita nak ada ilmu setiap acuan tersebut, kita tak ambil tahu. Kecuali apabila dah didesak macam ni, barulah kita tu ingin tahu. Itu saja. Jadi, apa yang menjadi kemuskilan saya bagi tahu dah masing-masing, kita di dalam mazhab As-Syafi'i, di dalam tauhid, di dalam mazhab Asy'ariyah. Jadi, kita buat masa ni mengikut alim ulama. Alim ulama ni apa? Produk daripada Al-Quran dan juga sunnah, mengikut daripada mazhab kita. Jadi, makna kita ikut orang ni. Jadi kalau aku ingin tahu, kita ambil lah kitab-kitab orang ni. Sebab aku nak ingin tahu je tentang amalan kita ni. Jangan diambil orang lain punya untuk nak mengetahui untuk kita ni betul ke tak betul. Ini yang tak betul. Maknanya macam dia ambil dah tak betul. Jadi itu yang dikatakan saya mesej nak saya sampaikan ni. Saya nak kata benda tu kalau nak ingin tahu tentang iman dan amal kita ambil tahu tentang guru-guru yang mengajar. Macam kita belajar sekarang. Bagulah betul. Jangan diambil pula tentang mazhab Wahabi pula nak ambil. Dah jadi macam tu dah. Ya, adalah jawapan saya tu untuk nak orang ramai. Wallahualam. Tapi yang saya nak beritahu ni sekarang ni begitulah. Dah mula berani keadaan tersebut. Jadi, apa yang nak saya sini, kita nak mengaji apa yang kita amalkan sekarang. Aku nak tahu apa yang aku amalkan sekarang. Bukan makna kata, kalau nak perbandingan tentang pegangan, baru perbandingan 4 mazhab. Perbandingan. Barulah betul. Ini jangan dibandingkan benda di luar. Tentang kawaris lah, tentang itulah, tentang inilah. Kecuali itu apa, kata tuan guru yang besar-besar tu, itu ya. Kita ni yang kocik-kocik ni, itu yang perlu dia. Wallahualam. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, wallahualam lah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Wahabi sekarang ni makin berani kan Ustaz kan? Okey Ustaz. Ya. Kita tutup majlis ya Ustaz. Ya, insyaAllah. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda atas kuliah yang diberikan pada hari ini.
Diharapkan dengan kupasan dan huraian yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan mengenai rukun iman yang keempat, iaitu beriman kepada 25 Rasul dengan izin Allah, bermula dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sehinggalah kepada Rasul kita yang terakhir yang kita sayangi, cintai, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin. Muslimin dan muslimat, selepas ini pada jam 9 suku malam akan diadakan kuliah isyak yang akan disampaikan oleh Ustaz Afzan bin Abdul Manap dengan kitab fiqh Idaman Penuntut. Muslimin dan muslimat dijemput terus tidak berganjak dalam majlis ilmu ini bersama dengan Gema Nur Iman. Sebagai penutup, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk membaca doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Dek. Sama-sama Kak. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Okay, sama-sama. Ya. Alhamdulillah.